Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina maulana wa nabiyyina wa habibina wa syafi'ina wa qudwatina wa uswatina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma faqihna fid din waftah alaina futuhal arifin waj'al a'malana khalisatan liwajhikal karim ya arhamar rahimin. Allahumma iftah alaina hikmatak وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي والحمد لله رب العالمين آمين. قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا وإياكم بعلومه في الدارين آمين. Alhamdulillah, pertama selamanya marilah sama-sama kita panjatkan kesyukuran kita kehadrat Allah Subhanahu wa taala kerana pada malam ini Allah taala masih lagi memberikan kepada kita peluang. Allah taala masih lagi memberikan kepada kita daripada segala nikmat Allah taala beri kepada sekalian hamba-Nya, yakni daripada nikmat kesihatan, nikmat panjang umur, nikmat boleh makan, nikmat sihat tubuh badan. Dan yang paling penting dua nikmat yang terbesar Allah Ta'ala beri kepada kita, iaitu nikmat iman dan Islam. Dalam keadaan orang lain masih lagi berperang dengan jiwa masing-masing, dengan keimanan dan keislaman yang tidak tetap. Sebab itu kita kena berdoa, Ya Allahumma ya muqallibal qulub sabbit qulubana ala dinika wa ala ta'atik. Ya Allah, yang Tuhanku yang membolak-balikkan hati, dia mari perasaan was-was dalam hati kita. Sabit qulubana, kau tetapkanlah hati kami, ala dinika wa ala ta'atik, ada ke atas agamamu, makna agama Islam, dan ke atas ketaatan kepada kamu. Maka Allah Ta'ala pilih kita semua yang hadir pada malam ini daripada kalangan orang-orang yang mudah-mudahan kita minta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sentiasa dalam keredaan Allah Ta'ala, dan mudah-mudahan Allah Ta'ala mencatatkan kehadiran kita pada malam ini sebagai salah satu jalan untuk kita menambahkan saham akhirat kita, nak menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala pada hari akhirat nanti insya-Allah. Tuan-tuan, puan-puan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, malam ini kita sambung lagi kuliah kita daripada kitab Fiqhus Shalah pada muka surat yang ke-18. Kita masih lagi menyambung, kita nak sambung, dan juga kita masih lagi dalam perbincangan kita berkenaan dengan kedudukan dan kepentingan sembahyang dalam solat, dalam Islam. Makna kata betapa semaya itu penting dalam agama. Dan pada kuliah yang lepas telah pun dibawakan oleh pengarang kitab ini daripada hadis Nabi, ada 20 hadis Nabi sebagai satu bukti ataupun sebagai salah satu tiga hadis daripada Nabi dibawa oleh pengarang kitab kepada kita supaya kita sedar betapa tingginya ataupun betapa mulianya ibadat solat dalam agama kita. InsyaAllah kita sambung pada malam ini muka surat 18 baris yang ketiga daripada atas ke bawah. Baik. Malahan lagi, maknanya tambahan lagi, sembahyang adalah sesuatu kemuliaan kepada hamba. Makna kata pengarang kitab ni menceritakan kepada kita, as-salah wahiya min litakrimin nas. Semaya-semaya juga daripada perkara yang menyebabkan kemuliaan kepada hamba. Sebab itulah kata ulama, yang membezakan orang Islam dengan orang kufar ataupun orang kafir ialah orang yang mendirikan solat ataupun tidak. Maka kita sebagai manusia, Allah Ta'ala memuliakan kita dengan ibadat solat. Ini ibadat solat. Lembu kambing tak semaya, pokok kayu tak semaya, makhluk Allah Ta'ala hak lain tidak semaya. Kecuali kita sebagai manusia dia ibadat secara khususiah.
ataupun syariatkan solat kepada kita secara khusus. Adapun umat lain, sebagaimana pernah disebut pada kuliah yang lepas, bahawasanya umat manusia, terutamanya umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, diberi kemuliaan oleh Allah dengan cara Allah Ta'ala jemput sendiri Nabi Muhammad untuk terima ibadat solat. Kalau ibadat lain, segala ibadat yang Allah Ta'ala syariatkan kepada manusia, disampaikan oleh malaikat Jibril. Allah Ta'ala tahu okey, nak suruh ibadat puasa, maka Allah Ta'ala waktu ayat berkenaan dengan puasa melalui malaikat Jibril kepada Nabi-Nabi Allah. Ni. Begitu juga ibadat haji, ibadat zakat dan ibadat-ibadat yang lain disyariatkan dengan cara melalui wasilah ataupun ada perantaraan daripada Allah kepada manusia. Maknanya okey. Adapun ibadat solat, Allah Ta'ala nak mengangkat darjat daripada kalangan manusia, terutama umat Nabi Muhammad. Allah Ta'ala panggil sendiri melalui peristiwa Isra' dan Mi'raj, di mana si hamba diizinkan menghadap ke hadrat Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan rasmi sebanyak 5 kali sehari semalam. Di maknanya manusia, maknanya hamba Allah Ta'ala diberi peluang oleh Allah Ta'ala nak menghadap kepada Allah 5 kali sehari. Kita berpeluang sebanyak 5 kali sehari. Hak tu wa aqallu, paling kurang. Makna kata atas ibadat wajib saja 5 kali sehari. Adapun kalau kita rajin buat ibadat nafil ataupun ibadat sunat, semaya sunat, macam-macam semaya sunat lah. Ada semaya sunat tahiyatul masjid, semaya sunat wudu, segala semaya sunat, sunat hajat, sunat qiyamul lail kita pada waktu malam, sunat taubat dan sebagainya, maka lebih-lebih lagi, lebih kepada 5 kali kita menghadap Allah Ta'ala. Jadi caranya kita nak rapat dengan Allah Ta'ala dengan cara kita sentiasa berhubungi dengan Allah Ta'ala melalui ibadat solat. Baik. Sedangkan dalam kehidupan harian si hamba tidak mungkin, malah mustahil dia boleh mendapat penghormatan yang membenarkannya menghadap pembesar negara sekalian kali banyaknya. Maknanya pengarah kita royak pada kita, kalaulah kita nak menghadap pembesar negara kita, tak kira lah raja ke, sultan ke, atau menteri besar ke, pemimpin-pemimpin negara ke, tak boleh kita nak menghadap dengan kerik lah ni. Sedangkan Allah Ta'ala tu Malikul Mulk, raja segala raja, tak ada Allah Ta'ala. Tapi kita boleh peluang, boleh jumpa, boleh menghadap Allah Ta'ala tu kerik banyak kali sehari-hari. Secara raja kita pun kita tak boleh menghadap sebulan sekali, boleh tentu lagi. Tama-tama kita tidak kerabat di raja kan, setahun sekali pun boleh tentu lagi. Itu nak ayatnya pembesar atas negara, atas dunia, pembesar dalam kehidupan masyarakat kita sehari-hari. Tapi nak ayatnya kita nak menghadap Allah Ta'ala paling kurang 5 kali wajib, maknanya kita boleh menghadap Allah Ta'ala. Itulah sebenarnya perhubungan kita dengan Allah Ta'ala. Kadang-kadang kita mengaku kasih kepada Allah Ta'ala, tapi tidak ada perhubungan kita dengan Allah Ta'ala. Supaya kita ada kasih ke orang, kita berkasih ke orang. Maknanya lagi jumpa juga rindunya kita, kasihnya kita kepada seseorang. Apatah lagi jika kita kasih kepada Allah Ta'ala. Dia kerik lah. Ini semaya tu biar rajin. Kapur ni bagus, alhamdulillah rajin berlaku kapur ni. Mungkin kapur lain tak berapa rajin. Tapi noyaknya, betapa kita kasih kepada Allah Ta'ala ialah dengan cara kita banyakkan diri kita menghadap Allah Subhanahu Wa Ta'ala, mengadu kepada Allah Ta'ala. Ada masalah semaya, di semaya sunat hajat, minta kepada Allah Ta'ala supaya dibuka jalan kepada kita. Maknanya kita kena ayat ke Allah Ta'ala. Ni ada masalah, duk luah ke orang, kod Facebook, kod WhatsApp sebagainya. Ni tak ada selesai. Sebabnya siapa dia jui masalah kepada kita, Allah Ta'ala. Maknanya segala jalan penyelesaian bagi segala masalah kena tanya dia. Kita maknanya boleh menghadap Allah Ta'ala secara rasmi 5 kali sehari semalam. Maknanya banyak lah.
Tapi kalau bagi pembesar negara kita, di mana mungkin kita boleh mengadap dengan kerek ataupun banyak kali, dengan diizinkan pula untuk mengemukakan berbagai-bagai permohonan dan rayuan. Bukan sakat boleh mengadap Allah Ta'ala semata-mata, boleh minta pula ke apa kita nak, boleh cerita masalah kita, boleh royak segala-gala kepada Allah Ta'ala. Kalau raja kita, pembesar kita tak boleh, tapi bunyi kecek pelik-peliknya hamba ke boga. Royaknya Allah Ta'ala memberi peluang kepada kita supaya kita ni boleh beribadat kepada Allah Ta'ala tanpa ada perantaraan, bergantung pada kita. Kita rajin buat banyak, kita malah kurang sikit. Jangan tak buat, kena buat. Pasal ibadat wajib, wa huwa furidu 'alan nas, difardukan ke atas manusia. Hukum mana kena buat. Dia kalau agama lain, contoh kita kata Kristian. Kristian dia ada cara dia nak menghadap Allah Ta'ala, nak menghadap Tuhan dia. Kemudian ada dosa-dosa, boleh pergi bayar tebuh dosa, pergi bayar pitis toko, ampun dosa. Itu bagi agama lain. Wallahu a'lam lah cara dia masing-masing. Tapi noyaknya kita dengan Allah Ta'ala, ada dosa minta ampun dengan Allah Ta'ala, ada masalah rujuk kepada Allah Ta'ala. Baru betul kena dengan cara dia. Baik. Sebab apa? Sebab kata ulama, as-salah, kalau kita belajar sekolah Arab dalam kitab fiqh, as-salah lughatan ad-du'a. Semaya-semaya ni pada segi bahasa ialah doa. Kenapa? Kerana dalam semaya inilah terkandungnya doa-doa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan melalui doa inilah perkara ataupun doa-doa kita paling mustajab di sisi Allah Ta'ala. Bahkan kata ulama, ni 3 waktu ni yang paling mujarrad ataupun paling mu'tabar, yang paling makbul doa dia. Apa dia? Yang pertama, ad-du'a'u fi duburis solah. Doa lepas kita semaya. Selesai kita semaya, kita berdoa. Itu satu tempat doa yang makbul. Yang kedua, kata ulama, ad-du'a'u fi juyufil lail. Doa pada waktu tengah malam. Di tengah malam kita bangun, kita qiyamul lail, kita ibadat kepada Allah Ta'ala. Tak usah cara ke orang. Dia tak ada orang tengok kita, kita pun tak cara ke orang. Hanya kita dengan Allah Ta'ala semata-mata. Kita bangun malam tidak semaya, bangun malam kecil lah. Ataupun bangun malam tengok bola. Tak kena. Hak kenanya bangun malam kita, itulah peluang masa untuk kita nak luah masalah kita, nak berhubungi kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan kata ulama, barang siapa yang rajin pada waktu malam, rajin bermakna rajin buat ibadat pada waktu malam, seolah-olah dia ni dikasih oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Kerana hubungan dia dengan Allah Taala tu jadi kerek rapat. Di mana kita nak minta, kita minta semua. Bang yang mana minta hajat kita dengan baru Allah Taala makbul. Ni kita dah ada hajat gapo-gapo, buat semaya hajat sekali ya. Lepas tu tunggu cukup Allah Ta'ala terima doa kita. Dia hak sebaiknya tiap-tiap malam bangun semaya tak hati kata email, tak hati kajuk, tak usah sebagainya. Kita sendiri ada hajat, kita bangun tengah malam kita berdoa kepada Allah Ta'ala. Kenapa? Kerana itulah saat kita paling hampir dengan Allah Ta'ala. Baik. Jadi maknanya bukan sakat 5 kali sehari kita boleh menghadap Allah Ta'ala, lebih daripada itu pun boleh. Dan juga kita boleh minta apa sahaja hajat kita atas perkara kebaikan kepada Allah Ta'ala. Jangan minta hak kasih pula. Ada minta, ada bangun semaya hajat minta nombor berapa itu esok pagi, esok nombor berapa tubik ni. Dia minta nombor, tak kena. Minta hajat biar baik dan diredai di sisi Allah Ta'ala. Ni baik. Sembahyang juga merupakan suatu kunjungan mahabbah. Maknanya kunjungan kasih sayang bagi menziarahi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia ayatnya pengarang kita, ayat kita kasih kepada Rasulullah juga dengan cara kita semaya. Kalau mula-mula tadi pengarang kita, ayat kita kasih kepada Allah Ta'ala dengan cara kita semaya. Begitu juga kita kasih kepada Rasulullah dengan cara kita semaya. Lagu mana? Di mana si hamba memberi salam.
dan mempersembahkan ibadat dan doa restu kepada baginda semasa tahiyat. Maknanya masa kita tahiyat tu kita baca selawat ke Nabi. Dia at-tahiyatul mubarakatus salawatut thayyibatu lillah tu. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Kita sampaikan selawat kita kepada Rasulullah. Dia maknanya paling-paling kurang dalam sehari kita selawat kepada Nabi dalam semaya. Kalau kita tak semaya, maknanya kita tak selawat lah kepada Nabi. Ini maknanya dalam semaya ada tempat-tempat perlu kita selawat, terutama pada ataupun pada tempat kita tahiyat. Maknanya ada masa dan ada ketika kita kasih kepada Rasulullah dengan cara kita selawat kepada Nabi melalui ibadat solat. Baik. Selain itu, kewajipan sembahyang melalui berjamaah. Ini juga satu tuntutan daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi kata as-salatul jama'ati afdalu min salatil fardhi bi 27 darajah, kata Nabi. Ada sesungguhnya semaya sore, as-salatul jama'ah, semaya dalam keadaan berjamaah. Apa maksud jamaah? Maknanya lebih pada sore. Dua orang pun kira jemaah, 2, 3 dan selebihnya lah, itu dikira jemaah. Dia semaya berjemaah, kata Nabi, as-salatul jama'ati afdalu ni maknanya lebih baik, lebih afdal, lebih diutamakan min salatil fardhi, daripada semaya sore, kata Nabi, bi 27 darajah, 27 kali ganda. Di seolah-olah kita, kalau kita semaya sore dengan semaya jamaah, kita kena semaya 27 kali baru sama pahala dengan orang semaya Jumaat sekali. Sebab itulah kata ulama, antara sebab dituntut supaya kita semaya berjamaah ialah kita dapat menampung pahala ataupun kita dapat menampung dosa-dosa yang kurang pada semaya kita. Kalau kita semaya munfarid ataupun kita semaya sore, kita dah boleh darajat dah, pahala dah. Tiba-tiba dalam semaya kita tu ada kekurangan dia, ada kesalahan. Ni maknanya semaya kita ada pahala dah, tiba-tiba nya potong ke Allah Taala, ke malaikat tu potong semaya kita, pahala semaya. Jadi tak ada. Seorang semaya tu atas nak lepas kepada kefarduan semata-mata. Adapun kalau kita semaya berjamaah, salah ke ada hak markah kita kena potong dalam semaya tu, tinggal baca lebih kurang ke, ataupun tidak fasahah ke, ataupun dari segi perbuatan kita tu tak berapa nak ikhlas dalam semaya dan sebagainya, kurang pahala semaya, maka boleh dijabar ataupun boleh ditampung dengan pahala kita semaya jamaah. Sebab itulah tuan-tuan, puan-puan, kuku mana pun cuba untuk semaya jamaah. Tak nanti kau dibalasah, tapi sebaiknya dibalasah. Lagi baik di masjid. Kenapa? Berbeza tempat, berbeza darajat pahala dia. Dia makin ramai semaya, makin besar pahala dia. Apa maksud makin besar? Makna dari segi fadilah jamaah. Kata Nabi, kata ulama, kalau kita semaya jamaah tu ada lebih 40 orang, maka kata ulama, dalam 40 orang tu akan ada seorang wali yang Allah Ta'ala tidak akan tolak daripada doa dia. Tu nak ramai tu. Kalau tidak mampu juga nak pergi ke masjid, dibalas pun tak apa, alhamdulillah. Sekurang-kurangnya kita berjamaah. Ada pula balas pula, ada masjid iktikaf, ada tidak iktikaf sebagainya. Rebut kalau boleh, biar peluang kita setiap gerak ada makna. Apa maksud dia? Setiap kali kita buat perbuatan boleh pahala. Kita semaya berjamaah boleh pahala. Lepas semaya kita wirid boleh pahala. Kemudian kita berdoa kepada Allah Ta'ala boleh pahala. Setiap gerak-geri kita biar ada pahala, jangan saja. Sebab apa? Kerana itulah yang akan membezakan kita. Esok-esok kita akan berasa bahagia. Kenapa? Kerana kita boleh buat pahala banyak. Ada orang yang banyak menghabiskan masa dengan tidak mendapat sebarang pahala, rugi esok-esok. Ini sebab itu ada kesempatan kita cuba untuk dapatkan seberapa banyak pahala yang boleh. Antaranya dengan cara kita semaya berjamaah. Sebab apa? Itu juga kata pengarang kita,
merupakan kewajipan sembahyang, iaitu melalui cara supaya berjamaah. Dan fardu Jumaat, dia hak kita orang lelaki ni, ni sekali seminggu. Bahkan kata ulama, as-salatul Jum'ati badalun 'anil zuhri. Sembahyang Jumaat itu ialah ganti kepada sembahyang zuhur. Ada orang tak si sembahyang Jumaat. Sebab apa? Sebab dia kata mana ada sembahyang Jumaat dalam sembahyang 5 waktu sehari semalam. Ada hak biasa mikir tak habis mungkin barangkali lah. Di kapal lain. Maknanya dia dalam dia hak pemahaman dia tidak ada sembahyang Jumaat. Bahkan kata ulama, as-salatul Jum'ati badalun 'anil zuhri. Sembahyang Jumaat itu ganti kepada sembahyang zuhur. Sebab itu sembahyang Jumaat ada setengah dalam 40 orang, cukup ahli Jumaat 40 orang, maka daripada kalangan 40 tu wajib dengar khutbah. Iaitu bagi anak mukim, tidak kepada yang bermusafir. Ada anak mukim wajib dengar khutbah sebanyak 40 orang. Kalau tak cukup orang, 39 orang ya. Seorang lagi tak ada, tak cukup, maka tak sah sembahyang Jumaat. Tapi nak cerita di sini bahawa khutbah merupakan ganti kepada 2 rakaat, dan sembahyang pula 2 rakaat, maka cukup 4 rakaat. Itu yang dikatakan sebagai ganti kepada sembahyang zuhur. Di mana jangan kita buat dalil sendiri, tak kena sembahyang Jumaat. Sebab apa? Tak ada sembahyang Jumaat sehari-hari. Adanya subuh, zuhur, asar, maghrib, isyak. Mana itu satu pendapat yang tidak diterima oleh mazhab kita lah. Adapun mazhab kita, sembahyang Jumaat itu merupakan ganti kepada sembahyang zuhur. Dan fardu Jumaat adalah suatu ibadat yang mempunyai hubungan 2 hala. Maknanya kata pengarang kita, sembahyang Jumaat ini ada 2 pembahagian ataupun ada 2 manfaat pada ibadat tersebut. Gapo dia? Iaitu yang pertama, hablum minallah. Hablum minallah maknanya hubungan kita dengan Allah Ta'ala. Maknanya kita buat ibadat sembahyang Jumaat, itu cara kita berhubungan dengan Allah Ta'ala. Kemudian berhubungan pula dengan manusia, disebut sebagai hablum minan nas. Dalam keadaan kita nak sembahyang Jumaat, biasanya dia buat dalam keadaan berjamaah, cukup 40 orang, maka itu merupakan salah satu perhimpunan bagi umat Islam seminggu sekali. Bahkan kata ulama dia, yaumul Jumaat wa huwa, sembahyang Jumaat itu, hari Jumaat itu merupakan sayyidun minal usbu', hari ataupun penghulu bagi seminggu. Ibarat kata kat kita kat raya tiap minggu lah. Raya kita setiap minggu hari Jumaat lah. Adapun hari raya kita setiap tahun ada 2 kali. Dia raya puasa, raya haji. Adapun kata ulama, raya setiap minggu ialah pada hari Jumaat. Sebab itulah kita bila nak pergi sembahyang Jumaat, sunat kita pakai pakaian yang bagus-bagus, yang baik-baik, yang baru, memakai wangi-wangian. Ada sunat kita mandi sunat Jumaat. Maknanya sebagai satu iktibar, satu pengajaran kepada kita untuk kita meraihkan hari Jumaat sebagai hari raya kita bagi setiap minggu. Itu hari Jumaat kerja. Baru ada Pak kita alhamdulillah cuti. Tapi noyaknya hari Jumaat hari khususiah kepada kita nak beribadat kepada Allah Ta'ala. Kenapa? Kerana Jumaat itu kata ulama sebagai hari raya bagi setiap minggu. Maknanya bila kita pergi sembahyang Jumaat ada 2 perhubungan, iaitu kita sembahyang, maknanya kita jaga hubungan kita dengan Allah Ta'ala. Kemudian dalam bab kita sesama manusia, kita berkumpul bersama-sama nak sembahyang Jumaat. Di situlah timbulnya satu hubungan ta'aruf, satu hubungan berkenal-kenalan sesama kita, tanya khabar, boleh jumpa mata. Itu satu hubungan yang dinamakan sebagai hubungan kita sesama manusia. Itu dipanggil sebagai satu fadilah ataupun fadailul fi salatul Jumaat. Satu kelebihan pada sembahyang Jumaat, iaitu hubungan kita beri jaga dengan Allah Ta'ala dan hubungan kita sesama manusia.
Kerana tinggi dan mulianya kedudukan sembahyang itu, maka perintah kewajipannya, maknanya perintah semaya itu, wajib semaya itu disampaikan sendiri oleh Allah Azza wa Jalla kepada Rasulnya. Maknanya ibadat semaya atas kemuliaan ibadat semaya itulah Allah Ta'ala panggil sendiri Nabi kita, Nabi Muhammad SAW, jumpa dengan Allah Ta'ala, menghadap pada Allah Ta'ala pada peristiwa Isra' dan Mi'raj itu semata-mata kerana Allah Ta'ala nak bui ibadat semaya itu. Nabi layak Allah Ta'ala terpanggil. Dia daripada Rasul yang dikatakan sebagai ulul azmi, Nabi Musa Allah Ta'ala terpanggil, Nabi Isa Allah Ta'ala terpanggil, bahkan Nabi Muhammad semata-mata yang dipanggil oleh Allah Ta'ala untuk menerima ibadat solat. Bahkan bukan setakat itu sahaja, malah Allah Ta'ala telah memperkukuhkan, maknanya Allah Ta'ala memperkuatkan lagi perintahnya itu dengan mengulang-ulang acap kali. Allah Ta'ala sebut banyak kali. Allah Ta'ala ulang juga, paulang juga. Ulang apa? Suruhan menunaikan kewajipan sembahyang itu di dalam Al-Quranul Karim. Maknanya Allah Ta'ala sebut juga, walaupun Allah Ta'ala tahu dah, Allah Ta'ala kata sekira-kira ibadat semaya ni pun mulia secara mana pun, akan ada di kalangan umat Nabi Muhammad yang sampai sinculah, sampai si tausih semaya meninggalkan ibadat solat. Sebab itulah Allah Ta'ala ulang, Allah Ta'ala sebut dalam Quran beracak kali, maknanya banyak kali. Kenapa? Kerana semaya itu merupakan satu kewajipan. Dia bukan sakat bui kepada Nabi kita melalui peristiwa Isra' dan Mi'raj, tapi dalam masa yang sama Allah Ta'ala ulang juga. Allah Ta'ala tak harapkan Nabi Muhammad ke, bukan lagu tu. Tetapi yang atas kemuliaan ibadat solat ni, ke mana pun Allah Ta'ala nak kita buat juga. Bukan setakat wika Nabi Muhammad saja, Allah pesan pula melalui dalil-dalil daripada Al-Quranul Karim supaya kita semaya. Jadi ayatnya iradat Allah Ta'ala, atas kehendak Allah Ta'ala, kukuk mana pun biar kita semaya. Sebab itulah dia kata dalam Quran banyak disebut daripada dalil-dalil ataupun perintah-perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala supaya kita semaya. Antaranya Allah Ta'ala sebut dalam Quran, Allah Ta'ala katakan bandingan bagi orang tak semaya ni seolah-olah kata Allah Ta'ala tidak berakal. Ini Allah Ta'ala sebut daripada surah Al-Ma'idah, kata Allah Ta'ala, wa idza nadaitum ila sholati ittakhazuha huzwan wa la'iba dzalika bi annahum qaumun la ya'qilun, kata Allah. Allah Ta'ala cerita kepada kita, dan apabila kamu menyeru, makna bila kita bila kita azan untuk kita nak semaya, maka tiba-tiba mereka menjadikan sembahyang itu sebagai ejekan dan permainan. Maknanya kata bila kata orang duk orang duk azan kepada kita, tapi kita buat endah tak endah, kita tak bercara, kita buat tak tahu ya, walaupun derah bukan main pakai speaker hebat lo ni, tapi kita buat tak tahu, buat tak reti, buat cara kita ya. Maka kata Allah yang demikian itu ialah kerana mereka suatu kaum yang tidak berakal. Satu amaran ataupun satu larangan Allah kepada kita, siapa ke Allah kata kita ni tidak berakal. Itu mana ke Tuhan kalau kita. Dia maknanya kita fikir, kita boleh nilai sendiri setara mana tahap kita di sisi Allah Ta'ala. Kalau kita tu setakat dengan tak segera ke surga, ke tempat semaya, maka kita masih lagi di kalangan orang yang tidak berakal. Ini bukan hamba kata, Allah Ta'ala sebut sendiri. Jadi maknanya kita kena buat kesedaran kepada kita, bubuh dalam kepala kita, bila bunyi azan, bila bunyi qomat, maka segera kita beribadat kepada Allah dengan cara semaya. Tuan-tuan, puan-puan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, banyak lagi dalil-dalil yang Allah Ta'ala sebut dalam Quran. InsyaAllah kita akan sambung pada kuliah yang akan datang, insyaAllah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar.
Allahumma innaka afuwun karimun tuhibbul afwa fa'fu 'anna wa 'an walidina wa 'an jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzaban nar. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.